Rakyat jelata pula terkeliru dengan arahan yang flip-flop yang menyebabkan penjarakan. Saya contoh bila saya nak naik feri ke Langkawi. Beratur untuk masuk itu penjarakan. Dalam feri itu, dalam bahasa Kedahnya bergenuak. Boleh duduk rapat dan kita berada dalam feri itu, masuk, menunggu berjalan, nak keluar, lebih kurang 2 jam setengah. Dalam keadaan yang begitu padat dengan orang. Apa perlu penjarakan yang nak masuk ke feri tadi? Begitu juga kita lihat rakyat makin keliru bila saya melihat sendiri pasar raya di Seberang Jaya, ribuan menjelang hari raya, tingkat bawah, tingkat atas, memang ramai sungguh. Sedangkan arahan penjarakan, ribu boleh berada dalam kawasan yang sempit, tapi parlimen 200 orang tak boleh ahli parlimen berada di situ. Jadi seluruh pengarahan ini celaru. Sebab itu rakyat pun jadi celaru dan ini adalah kegagalan kerajaan dalam hal ini. Dan kerajaan menjadi celaru dengan arahan yang tak tentu. Macam kita lihat dalam video yang disebarkan, bagaimana kemarahan orang peniaga dalam bulan Ramadan. Pukul 10 kata boleh berniaga. Pukul 2 petang kata tak boleh. Jadi mereka yang telah menyediakan, membancuh tepung dan sebagainya untuk buat jualan, mengamuk dan marah. Jadi standard inilah yang kita lihat kerajaan gagal dalam menyelenggarakan hal COVID-19 ini. Pilihan raya boleh diadakan. Singapura boleh adakan pilihan raya. Baru-baru ini Syria, negeri yang keadaan politiknya itu agak kucak-kacir, perangnya pun belum lagi selesai sepenuhnya. Rakyatnya keluar mengundi 78% dalam negeri yang sebegitu rupa. Dan pilihan raya boleh diadakan. Alasan tak ada pilihan raya kerana COVID itu bagi saya itu alasan lah. Boleh buat peraturan, cara mengundi dan sebagainya boleh dibuat. Dan telah diadakan di beberapa negara yang lain. Contoh yang terdekat ialah Singapura. Mereka ada pilihan raya dan tidak berlaku peningkatan mendadak selepas pilihan raya itu. Dan kita lihat di Syria, sebuah negara yang tak sama dengan Malaysia di sudut ekonomi, kekuatan dan sebagainya. Bagaimana mereka boleh buat pilihan raya? Memilih presiden yang berlaku minggu lepas. Dan bagi saya itu alasan untuk memanjangkan pemerintahan backdoor government ini. Kamu buat pilihan raya. Daripada awal saya sebut, ini darurat Mahyudin, bukan darurat rakyat. Jadi saya tak maulah panjang, banyak kali dah saya bercakap hal ini. Dan darurat ni kerana dia merasakan untuk dia terus memerintah. Sepatutnya serah semula kepada mandat rakyat. Tapi masalah saya yang paling besar ini ialah kita bina negara ni sejak tahun 55 sebelum Merdeka menerima parliamentary demokrasi. Hancur tahun 2020. Sekarang ini bukan senang ni generasi muda kita nak memberi keyakinan semula kepada sistem yang kita pilih sejak sebelum Merdeka tahun 55 dan dihancur tahun 2020. Bukan soal siapa layak memerintah, siapa tidak layak memerintah. Tapi menghancurkan sistem ini amat sukar untuk kita bina dan memberi keyakinan semula kepada rakyat, khasnya generasi muda. Saya tidak tahu pilihan akan datang persen keluar mengundi bagaimana. Sebab kalau kita lihat pilihan raya lepas, ribuan yang balik daripada luar negara, tambang sendiri, daripada New Zealand, Australia, Taiwan, Dubai, Doha yang bekerja di luar. Mereka tidak klaim kepada sesiapa di antaranya. Dan yang tak balik pula, nama mereka misalnya tak ada data pemilih, mereka kutip wang untuk membiayai mereka yang ada nama dalam senarai pemilih. Balik memilih parti yang mereka mau. Tiba-tiba mereka habis wang begitu banyak, sekarang bertukar kerajaan tanpa melalui pilihan raya. Kekecewaan rakyat begitu tinggi sekarang ini.
Bukan soal siapa layak memerintah, siapa tak layak memerintah. Sistem parliamentary demokrasi itu dihancurkan oleh Tan Sri Mahyudin dan geng-geng langkah Sheraton. Sekarang ni kita bercakap dalam media maya lah. Misalnya baru-baru ini yang saya tegur tu, bekas Perdana Menteri Najib Razak, dia tidak puas hati tentang peningkatan hutang negara yang begitu banyak. Betul tak betul tuduhan Najib itu, kita tidak tahu. Dan yang menjawabnya juga Menteri Keuangan, juga melalui media maya. Jadi parlimen kita tu biarlah kita jadikan tempat pelihara burung lah. Senang, atau naik lumut dah sekarang ni, ataupun tempatkan orang-orang yang kena kuarantin letak di bilik-bilik parlimen tu. Jadi parlimen dah tak berguna lagi lah. Semua debat dalam media maya. Media maya ni kita bukan boleh bersoal jawab. Jadi kerajaan, walaupun mereka secara backdoor government pun, mereka kena bertanggungjawab. Di United Kingdom, semasa kemuncak coronavirus, parlimen bersidang makin kerap kerana Perdana Menteri kena menjawab persoalan yang dikemukakan oleh ahli parlimen dan apa jalan penyelesaian yang dibuat kepada rakyat. Bukan menangguhkan sidang parlimen. Begitu juga Kongres Amerika, Capitol Hill berjalan. Walaupun Amerika negara yang paling dahsyat ditimpa penyakit coronavirus ini, yang kematiannya sudah lebih daripada 500,000 dan puluhan juta rakyatnya terbabit. Tetapi Kongres mereka berjalan kerana Presiden ataupun ahli-ahli Kongres kena memberi penjelasan kepada rakyat langkah-langkah yang nak diambil secara yang lebih jitu. Sekarang melalui media maya. Tambah pula Perdana Menteri sekarang orang panggil Perdana Menteri perutusan khas. Sentiasa membuat perutusan. Jadi kita parlimen yang begitu mahal, yang dibaiki, yang diberi kemudahan berbagai-bagai, sekarang ni tak berguna. Kita ada manifesto. Kita ada objektif, kayu ukur, benchmark yang kita nak kena capai. Jawatan kuasa di bawah Tan Sri Muhammad Kasim, boleh kata lebih kurang sebulan sekali, memberi taklimat kepada menteri-menteri atau wakil-wakil menteri tentang pencapaian yang dipanggil buku harapan. Buku harapan. Jadi ada yang mencapai 50%, ada capai 6-7%, ada yang belum mencapai apa-apa lagi. Jadi kita ada kayu ukur untuk kita capai. Kalau kita dapat kembali berkuasa, ini juga akan menjadi amalan kita, iaitu apa yang kita janji itu kita cuba tepati. Masalahnya yang berlaku sekarang ini, kalaulah misalnya Pakatan Harapan, kami dipanggil Baru DAP, orang Melayu akan terhakis, agama Islam terancam. Itu yang dimainkan di kempen. Bagi saya tak apa, kempen lah. Datang pilihan 2023, biar rakyat menentukan. Kalau kami kalah, terimalah. Itu adalah keputusan rakyat. Masalahnya, kamu dah berkempen begitu kuat, kenapa ambil melalui langkah? Kenapa tak boleh tunggu pilihan raya? Dan mereka dah menang di Cameron Highlands, sudah menang di Tanjung Piai, sudah menang di Kimanis. Kenapa tak terus bekerja supaya menang dalam pilihan raya umum? Kamu menang dengan legitimate, dengan mutlak. Dia rakyat berterima. Sekarang bila ambil cara langkah Sheraton ini, jadi ini yang jadi masalah. Saya tak kisah mereka nak kata kami ini Baru DAP lah, apa Islam terancam. Kami menjawab. Itu yang kita plan untuk bekerja 5 tahun, bukan 22 bulan. Jadi kita akan sampai 5 tahun dan rakyat boleh menilai. Kalau rakyat memilih mereka, tak ada masalah. Saya sendiri bertanding di parlimen 9 kali. 5 kali kalah, 4 kali menang. Bila kalah, kita berlawan secara kalah lah, pembangkang. Dan kalau kita tak puas hati, cara pilihan raya, kita buatlah bersih, kita buat aduan polis, kita pergi ke mahkamah. Ini cara civilization, cara tamadun. Bukan cara bagi wakil rakyat ni, beli wakil rakyat ni, lepas tu janji ini, janji ni.